Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof bersama anda dalam Malaysia Memilih. Malaysia, kita akan mengundi pada 19 November 2022, hari Sabtu. Manakala tarikh untuk penamaan calon ditetapkan juga pada hari Sabtu pada 5 November depan, manakala bagi tarikh pengundian awal akan berlangsung pada 15 November 2022, hari Selasa. Adakah anda sudah bersedia untuk menunaikan tanggungjawab anda dan juga bagaimana tarikh-tarikh ini akan mencorakkan bagaimanakah kempen pilihan raya pada kali ini dan juga proses demokrasi ini secara keseluruhan. Tiada undi Rabu, tapi pada hari Sabtu. Bagaimana cuaca pada ketika itu dan juga bagaimanakah kesan-kesan yang lainnya. Saya bersama dengan dua orang tetamu saya menerusi talian pada ketika ini. Saudara Amirul Munir Muhammad, pengasas bersama Pusat Pendidikan Elektoral dan juga merupakan mantan Ketua Pegawai Eksekutif Jawatan Kuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya. Dan juga saya turut ditemani oleh saudara Thomas Fan, merupakan pengerusi bersih 2.0. Saya tanya kepada saudara Thomas dahulu, tarikh-tarikh ini, tarikh-tarikh penting yang diumumkan oleh SPR. Reaksi pertama daripada pihak bersih bagaimana? Ya, kita bukan hairan tentang tarikh yang dipilih November 19 kerana kita tahu kalau kita lebih lewat, kemungkinan besar banjir akan dilanda di banyak kawasan. Tapi kita amat kecewa dengan dua perkara tentang tarikh. Yang pertama ialah tarikh permohonan untuk menjadi pengundi pos akan ditamatkan pada 23 Oktober dalam 3 hari yang akan datang. Dan pada kita jangka masa ini terlalu pendek dan ada ramai orang di luar negeri yang belum tahu tentang pilihan raya dan hak mereka untuk jadi pengundi pos. So kita amat kecewa dengan itu. Kedua ialah tempoh kempen yang pendek 2 minggu. Mengapa kita selalu mengesah untuk ada tempoh yang lebih panjang 21 hari minimal? Ialah kerana undi pos perlu ada masa pulang ke tanah air. Walaupun sekarang semua orang di luar negeri ada hak untuk mengundi dan anggaran kita sekurang-kurangnya 1 juta warga di luar negara, tapi kalau kita tidak beri mereka masa yang cukup untuk hantar balik kepada pegawai pengurus sebelum hari mengundi, ini akan mengecewakan ramai orang. Yang diberikan oleh Bersih dan itu mungkin akan kita panjangkan dalam diskusi kita. Tapi saya tanya dulu reaksi kepada saudara Amirul Munir. Bagaimana pandangan Cik Amirul dengan tarikh-tarikh yang dipilih oleh SPR ataupun ditetapkan oleh SPR pada kali ini? Kalau dibandingkan dengan PRU lepas dan juga bagaimana tempoh mengundi pada 19 November itu adalah satu tarikh yang boleh dikatakan sesuai untuk semua. Apa reaksi pertama saudara Amirul? Terima kasih Zul. Reaksi pertama saya adalah tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh SPR ni saya yakin telah mengambil kira semua aspek bagi menjayakan pilihan raya. Ya, hari Sabtu adalah hari yang baik bagi mengadakan penamaan calon dan juga untuk mengundi. Ini untuk mengelakkan kalau dulu undi Rabu, orang terpaksa ambil cuti dan akhirnya ada kena majikan-majikan terpaksa memberi cuti dan jadi cuti umum dan sebagainya. Ini melibatkan produktiviti negara. Dan dengan ditetapkan hari cuti sebagai hari mengundi, saya rasa ini satu langkah yang cukup baik. Perkara kedua yang saya rasakan berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Thomas tadi. Tarikh-tarikh ini pada pandangan saya terlampau singkat, terutamanya untuk pengundi-pengundi luar negara untuk mendaftarkan mereka dan juga untuk memastikan sama ada ballot paper yang akan dihantar kepada pengundi Malaysia di luar negara itu akan sampai dalam masa yang sepatutnya dan untuk sampai balik ke Malaysia dalam sebelum hari mengundi tersebut. Ini satu faktor yang saya rasa kalau lagi panjang tarikh
yang boleh diberikan lagi baik untuk rakyat Malaysia, pengundi-pengundi Malaysia yang berada di luar negara. Okey, baik. Saya maklum mengenai perkara itu, tapi saudara Amirul dan juga saudara Thomas Fan, mungkin saya ingin dapatkan pandangan ataupun meminta pertolongan rakan saya, Haris Ashraf Asnan, untuk memberikan sedikit sebanyak panduan dan juga menyingkap semula data-data sebelum ini, pilihan raya yang lalu. Betul. Dan juga bagaimana kita melihat kepada tarikh ini, kepada tempoh pembubaran sehinggalah ke tarikh pilihan raya, berapa hari negara ini tidak berparlimen. Dan juga tempoh hari dan juga peratusan keluar mengundi. Hari sebenarnya penentuan hari ini merupakan satu angka yang cukup penting dalam kita nak tahu berapa ramai yang keluar mengundi. Baik, sebelum kita nak lihat daripada berapa ramai yang dah keluar mengundi pada PRU yang sebelum ini, kita lihat angka ataupun data yang dari segi pembubaran, dari tarikh pembubaran parlimen sehinggalah dari ke hari pengundian. Baik, ini angka ataupun data yang penting untuk anda faham dan juga teliti. PRU 9, 10 dan juga 11 ianya sekitar di bawah 20 hari daripada pembubaran parlimen sehinggalah hari mengundi, iaitu 19 hari ke 17 hari. Tetapi PRU 12 dan juga PRU 12 sekitar 24 hari. Tetapi PRU 13 dan juga PRU 14, jika anda dapat lihat di sini, jarak masanya iaitu sekitar 31 hari, 32 hari, iaitu dalam tempoh sebulan daripada pembubaran parlimen ke hari mengundi. Tetapi PRU 15 kita pun telah mendapat jawapan daripada SPR 5 November sehingga 5 November adalah penamaan calon, 19 November adalah hari mengundi, dengan keseluruhan adalah sekitar 40 hingga 41 hari dari tarikh pembubaran parlimen sehinggalah hari mengundi. Baik, apa yang saya bercakap tadi adalah berkenaan dengan dari segi peratusan yang akan keluar. Okey, peratusan yang akan keluar, kalau kita teliti, sekitar tahun 1982, 86 mula menunjukkan penurunan melibatkan ataupun jumlah pengundi yang rendah 72%, tapi paling rendah adalah pada tahun 1995 68.3%, 68.3% ianya berlangsung pada Selasa. Kalau kita compare pada 2013, PRU ke-13 berlangsung pada hari Ahad dengan peningkatan ataupun jumlah yang keluar mengundi adalah 84.4%, dan pada 2018 PRU ke-14 82.3% dengan hari pengundian berlangsung pada hari Rabu. Ini angka-angka yang perlu kita faham. Kali ini hari Sabtu, ramai yang menjangkakan jumlah keluar mengundi itu akan terus menunjukkan peningkatan. Okey, dan sudah tentu akhir sekali saya nak kongsikan. Sabar dulu. Ini itu nanti kemudian. Nanti kemudian. Ini kita simpan dahulu. Data kepada yang tempoh bubar. Ya. Ini tempoh bubar sehingga ke hari mengundi, tapi tidak bermaksud ini adalah tempoh hari berkempen. Betul. Di mana hari berkempen hari ini dalam 14 hari. Terima kasih Haris. Saya nak tanya kepada pakar sains kita dua orang ini. 14 hari itu saudara Thomas dan juga saudara Amirul mengatakan bahawa tidak cukup. Kerana mungkin daripada perspektif lain, kita melihat kepada tempoh berkempen inilah peluang kepada parti-parti politik. Ramai yang kata, dah penatlah berpolitik sebab dah 4 tahun mereka berpolitik dan juga berkempen setiap hari. Tetapi daripada perspektif pilihan raya, mengapa tempoh berkempen ini perlu diletakkan pada angka dan juga tempoh tertentu? Kenapa ia ini perlu diletakkan kepada kepentingan mengundi dan juga mengundi pos dan sebagainya? Saudara Thomas, mungkin dapat dimulakan dahulu. Ya, ini kali kita ada 14 hari untuk berkempen, dan bagi kita kepentingan satu pilihan raya ialah kemudahan kepada pemilih-pemilih. Kepentingan bukan kepada parti-parti politik atau ahli-ahli politik, sama ada mereka selesa atau tidak. So, dalam keadaan yang kita ada sekarang, di mana ada orang ramai yang minat untuk buang undi, termasuk warga kita yang duduk atau ada pendidikan di luar negeri, luar negara, kita harus pentingkan, mengutamakan apa yang lebih selesa untuk mereka. Dan dalam proses undi pos yang kita ada sekarang, di mana kebanyakan mereka yang mohon untuk menjadi pengundi pos hanya dapat undi mereka secepat mungkin 5 hari selepas hari penamaan calon, iaitu di Singapura. Tapi yang menginap di luar negara, di UK atau US,
ada ramai yang akan terima undi pos mereka dalam 10 hari atau 9 hari. Kalau begitu hanya tinggal 4 hari sebelum mereka mesti pulangkan undi pos mereka kepada pegawai khas, pegawai pengurus. So dengan itu ramai yang terpaksa gunakan courier service yang agak mahal, 200-300 ringgit untuk hantar balik satu undi pos. So dengan itu ramai juga yang akan terima undi mereka selepas hari mengundi. So bermaksud ini disia-siakan saja. Niat mereka nak undi disia-siakan saja. So itu satu apa yang kita amat risau dan kita kecewa mereka tidak ada masa yang lebih panjang untuk kembalikan undi-undi pos mereka. Okey, Saudara Amirul, saya tanyakan soalan yang sama tetapi daripada perspektif parti-parti politik dan juga kempen politik bagaimana? Kerana tempoh 14 hari itu kadang-kadang kita rasa ketegangan politik itu terlampau kuat dan juga kalau graf politik itu minggu pertama dan minggu kedua berbeza. Adakah daripada segi demokrasi dan juga keselamatan pilihan raya dan juga mood pengundi untuk mengundi, kalau kita tarik lebih panjang ianya menyebabkan kelesuan politik ataupun bagaimana kalau dapat kita lihat daripada tempoh berkempen ini? Ya, Zul. Bagi saya 14 hari berkempen tu dah cukup. Dah cukup. Maksud saya tadi kita kena bezakan tarikh tempoh mengundi tempoh berkempen dengan isu pengundi di luar negara, ya. Sebab sekarang ni apa yang jadi adalah tempoh kempen tu juga yang dijadikan sebagai tempoh untuk pengurusan pengundi luar negara. Itu bagi saya dua perkara yang berbeza. Balik pada soalan Zul tadi, sama ada 14 hari telah mencukupi. Bagi saya cukup. Ya, sebab kempen di Malaysia ni tak pernah berhenti. Kempen politik di Malaysia ni tak pernah berhenti. Ya. 24/7 kita ni. Dah cukup dah berkempen. Dan kita tengok masa pilihan raya kecil Balakong dan Seri Setia 21 hari kempen. Dan ada juga parti-parti politik yang komplain pada masa itu, bukan komplain lah, buat komen yang kata kami dah letih. Lagi panjang berkempen, lagi banyak resources ataupun sumber yang kami kena gunakan untuk berkempen. Jadi 14 hari itu saya rasa sudah cukup. Dan berbalik kepada isu pengundi luar negara tadi, saya rasa sepatutnya kita boleh proses untuk mendaftar pengundi yang berada di luar negara tu boleh berjalan dalam masa yang jangan bergantung kena tunggu pembubaran parlimen barulah kita nak buat pendaftaran. So kita kena cari satu mekanisme supaya pengundi-pengundi Malaysia yang berada di luar negara dapat mengundi dengan selesa. Saya setuju dengan rakan saya tadi, Thomas katakan rakyat Malaysia terpaksa menggunakan wang yang tinggi dan sebagainya untuk hantar balik ballot paper. Itu memang berlaku. In fact, as we are talking now, sudah ada rakan-rakan kita di luar negara yang dah buat their own arrangement, pengurusan mereka sendiri untuk bawa balik ballot paper tu ke Malaysia. So jadi kempen dan pengurusan pengundi di luar negara tu adalah dua perkara yang berbeza, tapi oleh kerana tempoh yang diberikan tu adalah satu tempoh yang sama, itu menyebabkan orang kata okey, shorten the campaign, tapi untuk pengurusan pengundi pos kena panjangkan. Jadi dia macam tak balance. Okey. Ya. Maklum. Okey. Yes, saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi Haris, 14 hari dan juga hari-hari yang mendatang ini rakan-rakan kita akan berkelana di seluruh Malaysia. Mungkin Haris dapat kongsikan bagaimanakah liputan Astro Awani untuk Malaysia memilih PRU yang ke-15 ni? Haris tak keluar katanya. Saya tak keluar. Saya nak keluar tapi tak dapat keluar. Tak apa. Kita kekal operasi di sini. Okey, ini antara nama-nama wartawan yang akan ke lapangan
pada pilihan raya umum ke-15. Esok mereka akan mula menjelajah ke negeri-negeri yang telah pun ditugaskan kepada mereka. Kita ke bahagian utara, Pulau Pinang, Umavati, dan juga kita ada wakil-wakil. Jika anda nampak dotted merah di sini, dot merah di sini, ini bermakna kita ada wakil-wakil negeri juga berada di negeri-negeri tersebut. Perlis, Kedah dan Umavati akan berkampung di Pulau Pinang dan di bahagian utara tanah air. Ridaudin di negeri Perak dan Selangor, Rahimah akan meliputi di kawasan Selangor, Lembah Kelang serta di selatan negeri Perak. Raja Hisham di Melaka dan juga di Negeri Sembilan. Faris Azman di Pahang. Terengganu, Hafizi dan melibatkan di Pantai Timur. Hafizi akan memantau di sekitar kawasan Pantai Timur. Hilmi di Johor. Firdaus tak ada negeri dekat Semenanjung ni. Jadi jangan tanya Firdaus ke mana, dia akan menjelajah ke banyak negeri, banyak fokus dan juga tumpuan yang Dia lah musafir yang sebenarnya. Dia musafir yang sebenarnya, dia akan menjelajah ke banyak negeri. Baik, kita tak lupakan juga di Sabah dan juga Sarawak, di mana Sabah Sarawak kalau kita nak lihat di sini, Hasimi Muhammad akan berada di Sabah, manakala Fadilah dan juga Nuzul berada di Sarawak. Dot merah ini kita juga ada wakil-wakil kita juga akan membuat liputan sepanjang Malaysia memilih ini. Zul. Terima kasih Haris. Itulah rakan-rakan kami akan berkelana di seluruh Malaysia untuk Malaysia memilih ini. Dan saya nak berhenti rehat seketika dahulu. Apabila kita maklumkan wartawan-wartawan kami akan berada di lapangan, mereka lah mata dan telinga kami untuk membawakan perkembangan terkini yang seimbang dan juga lebih penting, suara anda kami angkat. Tapi kami berhenti rehat seketika dahulu. Perbincangan mengenai tarikh-tarikh pilihan raya ini akan saya kongsikan selepas ini. Ini adalah menjelang Malaysia memilih, rakyat Malaysia. Anda sudah ketahui inilah tarikh-tarikh yang perlu anda hadam dan juga membuat perancangan untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai pengundi dan rakyat Malaysia yang paling berkuasa pada ketika ini. Saudara Amirul Munir dan juga saudara Thomas Fan bersama saya dalam menjelang Malaysia memilih. Pada hari ini kita bercerita mengenai tarikh pilihan raya, dan kalau dapat dirujuk kepada graf di skrin sesentuh di sana, bahawa ini adalah peratusan keluar mengundi berdasarkan hari-hari yang tertentu, di mana pada hari Rabu PRU 14 dahulu mencatatkan 82.3% dan paling tinggi catatan peratusan keluar mengundi pada hari Ahad pada tahun 2013. Saudara Thomas dan saudara Amirul, mungkin saya mulakan dengan saudara Amirul dahulu. Kaitan antara hari mengundi dan juga peratusan keluar mengundi dan tarikh 19 November 2022 itu, adakah peratusan itu akan tinggi kerana ramai juga kata itu tengah bulan, mungkin gaji bulan ni keluar awal dan sebagainya. Bagaimana rakyat Malaysia merancang untuk menunaikan tanggungjawab mereka? Terima kasih Zul. Saya rasa yalah, orang makan gaji dia kata 19 hari bulan gaji tak keluar lagi. Tapi mungkin gaji bulan ni dia dah boleh beli tiket dah ni. Kita dah tahu dah hari bila kita nak balik kampung untuk mengundi. So kita dah boleh beli tiket dah untuk balik ke kampung. Dan kalau kita perhatikan peratus keluar mengundi, kalau tengok hari-hari yang daripada tahun 95, 99, 2004 sehingga 2008, 2004 sehingga 2018, semua hari itu hari cuti. Walaupun undi Rabu 2018 tu dia telah sebenarnya hari cuti, dah diberikan cuti. Jadi isu hari bekerja, undi pada hari kerja ni saya rasa tak timbul. Dan peratusan mengundi pada kali ini saya rasa akan ada pengurangan. Ya, walaupun saya nak kalau boleh 21,173,600 lebih orang ni keluar mengundi. Mana 100%, ya. Itu impian saya lah. Tapi saya rasa oleh kerana automatic registration, daftar pemilih secara automatik telah dilaksanakan dengan ada dan menyebabkan penambahan lebih kurang 7 juta lebih pengundi baru yang masuk. Tapi ada segelintir daripada jumlah tersebut adalah orang yang tak pernah mengundi daripada awal. Orang ni tak pernah mengundi. Kalau tak silap saya, satu jumlah yang besar. Mungkin rakan saya Thomas maaf saya.
boleh bagi number tu. Tapi satu jumlah yang besar, dia orang ni daripada awal lagi tak keluar mengundi. Ya. Jadi tapi sekarang, dulu tak kisahlah sebab dia memang tak berdaftar. Jadi number tu tak akan menunjukkan, tak memberi apa-apa kesan. Tapi sekarang nama mereka ini berdaftar. Dan bila berdaftar dan dia orang tak keluar mengundi, jadi peratusan keluar mengundi itu akan kurang. Ya. Dan lagi satu kebimbangan saya adalah kita tengok the trend selepas 2018, selepas PRU ke-14, trend anak muda ni dia agak teragak-agak untuk keluar mengundi. Ya. Ini kajian yang dijalankan oleh rakan saya di UUM menunjukkan anak muda agak dia agak gusar untuk keluar mengundi. Dia tak agak-agak betul ke aku nak keluar mengundi ni? Adalah sebab-sebab dia. Profesor Azizuddin telah nyatakan awal tadi bahawa ada 3 sebab utama kenapa anak muda teragak-agak untuk keluar mengundi. Ya. Dia tak berminat dengan politik. Dia samakan pilihan raya itu dengan kegiatan politik. Tapi bagi saya pilihan raya bukannya kegiatan politik. Hanya kita pilihan raya itu untuk memilih parti politik yang akan menjadi kerajaan. Dan ada lagi dua sebab lain yang kenapa anak muda kita agak gusar untuk keluar. Jadi peratusan mengundi itu walaupun harapan saya agak tinggi macam tahun-tahun yang lalu, saya takut at the end of the day nanti dia akan jadi rendah. Tapi Saudara Thomas, kalau saya ajukan soalan kepada Saudara Thomas, sejak 2008 itu, trend masyarakat Malaysia untuk mengundi itu, graf itu naik. Walaupun menurun sikit 2018, tapi partisipasi politik itu berbeza. Dan juga bagaimana kita nak kaitkan dengan apa yang dikatakan bahawa ada kelesuan politik sejak 2018. Apa bezanya PRU 15 kali ini jika dibandingkan dengan siri pilihan raya kecil yang lain sejak 2018, dan juga bagaimana kita dapat menolak naik angka anak muda untuk berpartisipasi? Kerana kalau di Twitter ataupun di Facebook ada yang mengatakan bahawa dah 4 tahun kami menjadi penonton kepada aksi-aksi drama parti politik, kini masanya untuk kita keluar mengundi. Adakah ada gelombang itu di kalangan anak muda pada pandangan Saudara Thomas? Ya, saya memang setuju dengan kawan saya Amirul yang kata kali ini peratusan yang keluar tidak mungkin sama dengan apa yang kita dapat pada PRU 14 atau 13. Kerana undi 18 dan pendaftaran secara automatik telah menambah agaknya 45% lebih pengundi dalam daftar pemilih kita berbanding dengan PRU 14. So dengan itu, kalau kita boleh capai 70%, saya sudah anggap itu lebih ramai dari yang mengundi pada PRU 14. So itu satu cabaran kerana seperti yang dikatakan oleh Amirul, kebanyakan yang ditambah dalam daftar pemilih kita ialah orang yang tak ada minat untuk buang undi. Mereka tidak daftar, tapi dengan pendaftaran secara automatik mereka sudah dalam daftar pemilih. Tapi apakah impaknya yang penting golongan ini ialah kemungkinan mereka ialah pengundi impulsif voter, iaitu walaupun mereka tidak ada minat, tapi kalau ada sebarang isu yang timbul pada masa kempen atau sebelum hari mengundi, mereka boleh keluar dengan IC saja dan pergi ke pusat mengundi dan buang undi. So ini ada satu faktor yang kita tidak pernah ada. Dan kedua, ialah saya rasa satu cabaran dalam kali ini PRU 15 ialah ini undi banjir. Musim banjir, dan kalau keadaan banjir pada masa itu amat teruk di banyak kawasan di negara kita, ada kemungkinan ini akan discourage orang keluar wang undi, dan dengan itu peratusan akan dapat tekanan. Tapi on the other side of the coin, juga kemungkinan kerana kerajaan tentukan
pilihan raya PRU dalam musim ini, ada ramai yang juga marah seperti undi Rabu. Mereka marah kerana pada mereka ini ialah satu niat kerajaan untuk suppresskan undi-undi mereka, dan mereka akan keluar mengundi kerana mereka marah. So pada kali ini saya rasa saya amat kecewa juga kerana hari ini kita tidak dengar dari SPR apakah SOP untuk belanja. Kemungkinan besar ada banyak kawasan yang tidak dapat wang undi. Apakah plan-plan atau SOP yang sedia ada untuk bantu orang-orang ini wang undi, atau akan ditangguhkan hari mengundi? Apakah plan mereka? So ini amat penting kepada kita semua supaya kita tidak nak demokrasi kita dijejaskan kerana kita tidak ada perancangan untuk face this undi banjir. Terakhir sekali, kalau saya tanya kepada saudara Amirul, apa yang perlu dilakukan oleh semua pihak pada ketika ini menuju ke tarikh 19 November nanti? Parti-parti politik bagaimana bukan sahaja berkempen tentang siapa yang paling bagus, tapi menggerakkan pengundi keluar, kerana ini adalah perkara yang paling penting untuk dilakukan. Apa dalam tempoh ini boleh digerakkan bersama? I think kita kena sedarkan pengundi kita bahawa hari mengundi itu bukannya milik parti politik. Bukan hanya orang politik saja yang teruja dengan pilihan raya. Mengundi adalah hak kita sebagai rakyat, untuk menentukan kerajaan dan pemerintahan negara untuk 5 tahun ke hadapan. Itu milik kita, itu hak kita. So kita kena keluar. Undi siapa itu terpulanglah kepada pemahaman masing-masing terhadap pilihan yang akan dibuat. Kita kena walaupun ramai orang kata kematangan politik masih belum cukup di Malaysia, tapi saya yakin kita sekurang-kurangnya kita kena melalui kempen-kempen yang akan dijalankan secara terbuka sekarang, kita kena faham apakah isu-isu dan juga sentimen-sentimen yang boleh mempengaruhi kita pengundi untuk mengundi pihak yang kita rasa dapat membawa negara kita ke satu tahap yang baru. Kita janganlah keluar pergi mengundi itu dengan dengan pemikiran kosong, siapa-siapa saja kita pangkah saja. No, kita kena keluar sebagai pengundi yang berpengetahuan dan berinformasi. Sebab itulah kami di Center of Electoral Education ni sangat mementingkan supaya rakyat ataupun pengundi faham kenapa dia nak letak X di kotak tersebut dan apakah yang akan berlaku sekiranya dia letak X di tempat tersebut. Di mana itu hak dia. Itu juga proses yang kita lakukan di Astro Awani untuk sentiasa memberikan maklumat kepada anda. Selain daripada cerita pasal pertentangan politik, kita juga mahukan rakyat menggunakan kuasa mereka sepenuhnya pada PRU ke-15 ini. Terima kasih saudara Amirul, terima kasih saudara Thomas Fan kerana sudah bersama kami dalam menjelang Malaysia Memilih. Sekian sahaja pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera.